Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi sedikit perkongsian kepada anda semua, mungkin lebih mengkhususkan kepada mereka yang tidak lagi membuat permohonan untuk pengeluaran khas, yang mana saya menjangkakan jumlah ini adalah sekitar 1 juta lebih orang. Kerana pada awal pengumuman dibenarkan untuk pengeluaran khas KDBSP ini, jangkaan mereka yang layak untuk memohon adalah seramai 6.77 juta pemohon. Tetapi sehingga kepada tarikh semakkan pengeluaran khas ini, seramai 5.33 juta pemohon yang membuat permohonan. Jadi kita ada mempunyai baki lebih kurang 1.4 juta lagi yang layak. Jadi saya harap 1.4 juta ni boleh tonton video ini. Kerana apa? Kerana pihak KDBSP telah pun mengeluarkan satu kenyataan semalam bahawa bagi mereka yang ingin membuat pengeluaran khas ini, maksudnya yang masih belum membuat pengeluaran, jika anda membuat ataupun memohon pengeluaran ini pada tarikh 28 April dan juga ke atas 28 April baru nampak sebagai contoh, pembayaran anda akan mula dilakukan pada 5 Mei tahun 2022. Ini disebabkan oleh jatuhnya hari Sabtu, hari Ahad, hari buruh, hari Isnin cuti ganti, Selasa dan Rabu adalah sambutan Hari Raya Aidilfitri. Jadi sebarang pemprosesan, sebarang pembayaran kepada mereka yang baru nak mengeluarkan wang KDBSP ini akan dilakukan pada 5 Mei tahun 2022. Berbaki hanya lebih kurang 6 ataupun 5 hari saja lagi ni. Memang masa tu dah agak singkat, tetapi bagi mereka ini, mungkin mereka ini bukanlah mempunyai keperluan yang mendesak untuk mengeluarkan wang caruman mereka. Tetapi bagi memberikan sedikit respon kepada beberapa individu yang bertanyakan kepada saya perlu ataupun tidak untuk membuat pengeluaran ini, saya bukanlah pakar, tetapi jika anda merasakan simpanan anda, keuangan anda sekarang ini berada pada tahap yang baik, mampu untuk melindungi anda jika ada sebarang berlaku permasalahan, berlaku musibah, pandemik, kita tak tahu dan sebagainya. Jadi kalau anda rasa anda boleh survive dengan wang simpanan anda untuk tempoh 6 bulan, 1 tahun ataupun lebih daripada itu, jadi pada saya tidaklah perlu dikeluarkan wang berkenaan, kerana kadar dividen yang diberikan oleh pihak KDBSP sebenarnya adalah sangat baik. Sekitar 6% itu pun dah sangat, 5% itu pun dah sangat baik berbanding dengan pelaburan-pelaburan yang lain. Okey, yang keduanya, tapi jika anda berasa keadaan anda ni agak 50-50, cukup tak cukup, mungkin boleh, if anything happen, berlaku sesuatu, mungkin boleh survive selama 1 bulan ataupun 2-3 bulan. Jadi saya menyarankan tidak memaksa anda untuk, saya menasihatkan untuk anda membuat pengeluaran ini bagi menyimpan wang tersebut di dalam mana-mana saja medium ataupun kaedah simpanan yang anda boleh fikirkan sesuai. Anda boleh menyimpan di dalam tabung haji, anda boleh simpan di dalam ASB, ada yang nak beli emas dan juga sebagainya, ada yang nak melabur dalam saham. Tetapi apa saja mekanisme yang anda pilih, pastikan anda berhati-hati, pilih kaedah pelaburan ataupun kaedah simpanan yang betul. Pastikan ianya ataupun pastikan anda memahami risiko untuk pelaburan ataupun risiko untuk apa-apa saja kaedah simpanan pelaburan dan sebagainya yang anda pilih. Okey, sedikit berkenaan dengan isu ini adalah kerana ramai yang mengeluarkan wang KDBSP kemudian mereka membeli barang kemas ataupun membeli emas, okey, secara fizikal ataupun secara pelaburan, investment. Pada pandangan saya bukannya pakar, tetapi sekarang ni harga emas sangat tinggi. Apabila akhbar-akhbar online mengeluarkan bahawa semasa pembayaran dibuat pada 18 April, kedai emas penuh dengan customer, penuh dengan orang. Jadi pada waktu itu saya membuat semakan harga emas adalah pada sekitar RM270 1 gram.
Okey, kalau anda beli dan memang berniat untuk pakai, tidak ada sebarang masalah. Tetapi kalau anda beli dan berniat untuk membuat pelaburan jangka masa yang sangat panjang, beli hari ini nak tunggu 10 tahun dan sebagainya, saya pernah melihat ada yang beli emas pada harga 170 gram ke 180 gram macam tu. Beli tahun 2010. Dan pada tahun ini semasa harga emas naik itu, dia jual pada harga RM270 lebih bagi 1 gram. Jadi dia dapat sebanyak 40 lebih ribu ataupun 50 ribu lebih kurang macam tu. Jadi nampak daripada apa yang dia beli tu, dia mendapat keuntungan sehingga 20 ribu lebih kalau tak salah saya. Tetapi apabila kita kira dalam tempoh dia beli 2010 sehingga kepada 2022 ini, 12 tahun, jika dia biarkan saja wang tersebut di dalam KWSP dengan kadar dividen, saya kira adalah minimum sebanyak 4.5%. Sebenarnya dividen KWSP, kalau katalah tiap-tiap tahun 4.5% selama 12 tahun tu, adalah lebih tinggi lagi pulangannya berbanding dengan emas yang dia beli pada tahun 2010 tersebut, yang mana dia jual pada tahun ini. Beza keuntungan di antara yang didapat daripada emas tu dan juga daripada simpanan, kalau kata dibiarkan dalam KWSP melalui bentuk dividen, 4.5% anggaran saya adalah sekitar, beza dia adalah sekitar RM15,000. Ni saya ada buat pengiraan dan saya sendiri ada melihat secara berdepan lah. Jadi sebenarnya kalau anda beli, anda keluarkan wang tersebut KWSP ni, jadi anda rasa macam nak beli gold, nak biarkan pada masa depan dan sebagainya. Jadi pada saya, saya berpandangan ianya mungkin tidak berapa sesuai, kerana kaedah faedah di dalam kadar dividen di dalam KWSP tu lebih lagi baik. Dan bagi mereka yang beli emas, dan orang kata beli emas ni untuk short term investment, dan pendek, mungkin hujung tahun ni nak pakai duit untuk perkahwinan dan sebagainya, anda perlu ingat, anda beli sekarang harga tinggi. Kita tak tahu apa pula keadaan ekonomi pada waktu hujung tahun nanti. Kalau keadaannya baik, selalunya harga emas ni dia akan rendah. Basically saya faham macam tu lah. Apabila berlaku krisis minyak, apabila ada berlaku krisis terhadap mata wang US dollar, peperangan Rusia dengan Ukraine, kita tengok orang tak akan invest dalam benda lain, orang akan beli emas sebab nilai dia di situ. Jadi waktu pembelian emas, sewaktu krisis ni, permintaan kepada emas meningkat, sebab tu harga dia akan naik mendadak. Jika anda ada beli emas sebelum ni pada harga yang lebih rendah, sewaktu krisis tidak stabil ni, anda boleh memilih untuk menjual emas, sebab pada waktu itu anda akan mendapat keuntungan yang agak baik. Tetapi ramai orang yang sekarang ni, dia nak melabur dalam emas, tapi dia beli pada harga emas yang tinggi. Dan kemudian kalau short term investment, anda nak menggunakan wang, jadi apabila sampai tempoh untuk anda menggunakan wang tersebut, anda nak jual, anda terpaksa jual dengan harga semasa. Kalau harga semasa sekarang ni, harga belian balik daripada kedai ataupun penjualan secara trading dan sebagainya, katalah dalam RM239, RM245. Dulu anda beli RM270, jual RM240. Bayangkan untuk 1 gram tu anda rugi sebanyak RM30. Dan kalau anda menggunakan RM10,000 ni secara total untuk membeli emas, bayangkan berapa jumlah kerugian yang anda perlu alami. Sebab tu kalau nak melabur, kita perlu faham risiko dan kita perlu tahu kenapa harga emas naik dan kenapa harga emas turun. Harga emas naik bermaksud ada krisis, ada permasalahan yang berlaku dalam dunia ni. Dan apabila tidak ada sebarang masalah, keadaan tenang, harga emas akan kekal pada harga average yang biasa. Mungkin akan naik sikit, turun sikit, bergantung kepada keadaan-keadaan semasa juga. Tetapi untuk naik terlalu mendadak, ini dia ada special occasion ataupun peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi saya harap fikir dahulu sebelum membuat pelaburan, fikir terlebih dahulu sama ada anda perlu untuk membuat pengeluaran one off ini ataupun secara tidak. Jika ada doubt, keluarkan sahaja, buat simpanan walaupun ASB bayar lebih rendah, tetapi ianya boleh diakses dan boleh dikeluarkan pada bila-bila masa sahaja. Berhati-hati dengan segala perkongsian pelaburan di luar sana. Ramai yang sudah kena scam, ramai yang kehilangan duit mereka, dapat secara one off payment, hilang pun secara one off payment. Jadi kalau tidak pasti, rujuk kepada sumber-sumber yang boleh dipercayai ataupun sumber sahih. Pilih pelaburan yang selamat.
Itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook page saya, Firdaus Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.